Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan refleksi kendiri latihan mengajar industri yang telah saya jalankan sepanjang 10 minggu. Refleksi ini telah saya pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu pada minggu yang pertama hingga keempat saya telah menjalankan latihan mengajar industri di Nakon Sitamarat. Manakala pada minggu ke-5 hingga ke-8 saya telah menjalankan kelas secara atas talian oleh kerana perintah kawalan pergerakan yang telah dijalankan oleh kerajaan. Manakala pada bahagian yang ketiga saya telah menjalankan latihan mengajar di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Saya telah memilih untuk menjalankan latihan mengajar di Mahat Islam Imaniah School, Nakhon Sitamarat, Thailand. Segala pengalaman yang telah saya dapati akan saya pecahkan kepada 4 elemen, iaitu yang pertama, pengajaran dan pemudahcaraan. Manakala yang kedua, core curriculum. Ketiga, interaksi sosial. Dan keempat, lain-lain. Latihan mengajar industri di Mahat Islam Imaniah School, Nakhon, Thailand. Elemen yang pertama ialah pengajaran dan pembelajaran. Ketika berada di Mahat, saya telah diminta untuk mengajar di tingkatan 4, 5 dan 6. Kebanyakan induksi set saya mulakan dengan aktiviti senaman, memaparkan gambar dan video. Hal ini untuk menarik minat pelajar di Mahat untuk belajar bahasa Melayu. Seterusnya, saya juga menggunakan bantuan daripada Google Translate untuk memudahkan saya untuk berkomunikasi dengan murid di Nakhon dan juga menggunakan bahasa badan untuk memudahkan untuk mereka memahami apa yang saya cuba sampaikan. Seterusnya, proses pengajaran dan pembelajaran saya adalah berteraskan di SKP, iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran tingkatan 4 dan 5 yang telah saya selarikan dengan kesesuaian untuk pengajaran di Mahat. Saya juga banyak mengajarkan aspek kemerah asas seperti dengar tutur, membaca dan menulis. Proses pengajaran dan pembelajaran juga telah disilia oleh penjelajah saya ketika berada di Mahat, iaitu Dr. Arjan Razak, iaitu seorang pensyarah di Universiti Walaila. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan di Mahat lebih teratur kerana saya telah disediakan kemudahan alatan untuk mencetak dan juga fotostat. Bahan-bahan bantu mengajar juga terdiri daripada gambar, kad perkataan dan juga permainan bahasa. Topik yang diajarkan di Mahat adalah lebih bercorakkan kemelayuan, iaitu seperti sajak, pantun budi dan juga aspek tata bahasa seperti kata seru dan kata perintah. Aktiviti co-curriculum. Di Mahat, aktiviti kurikulum adalah berlainan dengan di Malaysia. Hal ini kerana murid tidak dibagikan mengikut unit beruniform, kelab dan sukan. Tetapi, mereka lebih banyak melakukan karnival ataupun aktiviti yang bercorakkan kebajikan. Contohnya, karnival kebajikan yang diberi nama Boy Iseh. Murid-murid dan guru akan bergotong royong menghias kawasan sekolah dan membuka gerai-gerai kecil. Seterusnya, aktiviti pengembaraan ke Gua Satun. Sewaktu pengembaraan tersebut, guru dan murid akan bersama-sama untuk mendaki bukit sebelum sampai ke Gua Satun. Gua Satun merupakan gua yang terbesar di Asia Tenggara. Seterusnya, interaksi sosial. Di samping daripada mengajarkan bahasa Melayu ketika berada di Mahat, saya juga banyak mempelajari bahasa Thailand untuk memudahkan hubungan komunikasi antara guru dan murid, malah masyarakat yang berada di Nakhon. Selain itu, saya juga telah dibawa untuk melawat rumah ibu bapa kepada guru pembimbing saya ketika berada di Mahat, iaitu Ustaz Soleh. Saya juga telah berjumpa dengan pengetua sekolah, iaitu Bude Syahari. Beliau banyak menceritakan tentang latar belakang sekolah Mahat dan bagaimana terbinanya Mahat Islam Imaniah School. Seterusnya, saya juga banyak terlibat dalam mengadakan aktiviti rewang. Aktiviti rewang adalah aktiviti mingguan yang dijalankan di kawasan sekitar Nakhon. Seterusnya,
saya turut mengikuti majlis tahlil yang diadakan di kampung. Hal-hal lain. Tidak manis rasanya jika kita hanya melihat negara orang tanpa merasai sendiri suasana yang berlaku di negara tersebut. Oleh itu, saya juga turut mengambil kesempatan dan telah dibawa oleh guru pembimbing saya iaitu Ustaz Soleh dan telah membawa kami melawat Bandar Nakon dan Pantai Tasung. Dr. Ajan Razak juga telah membawa kami ke Nusti Wayalak untuk membuat persembahan. Persembahan yang kami pilih adalah bercorakkan kemelayuan seperti melafazkan pantun, mendedahkan syair. Selain itu, saya turut terpilih untuk mengajar kursus kesusastraan Melayu di Nusti Wayalak. Akhir sekali, kami turut melawat tokong Buddha yang terbesar di Asia Tenggara yang terdapat di Nakhon. Itu saja apa yang saya dapat gambarkan melalui latihan mengajar industri saya ketika berada di Mahat Islam Imaniah School, Nakhon, Thailand.สูตรคูณเพลินเรนบรรเลงแล้วท่องไรมัวยิ้มย่องไม่ท่องก็ลืม 212 224 236 248 250 260 227 14 28 16 29 18 20เป็น20 21เป็น22 22เป็น24 สูตรคูณเพลินเรนบรรเลงแล้วท่องไรมัวยิ้มย่องไม่ท่องก็ลืม 313 326 339 Setelah menjalankan latihan mengajar selama 4 minggu di Mahat Islam Imaniah School, saya telah menyambung latihan mengajar saya di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Namun, segala proses pengajaran dan pembelajaran terpaksa dijalankan secara atas talian. Hal ini berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikenakan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, segala pengalaman telah saya simpulkan kepada 3 elemen. Yang pertama ialah pengajaran dan pemudahcaraan. Yang kedua, interaksi sosial. Dan ketiga, lain-lain. Latihan mengajar industri di Sekolah Sukan Bukit Jalil, SSBJ. Ianya telah dijalankan secara dalam talian. Saya telah memulakan LMI pada minggu kelima di SSBJ. Elemen yang pertama yang akan saya huraikan ialah pengajaran dan pembelajaran. Ketika berada di SSBJ, saya telah diberikan jadual mengajar kelas 4 Asia dan akan diajarkan secara dalam talian. Saya turut dibekalkan dengan RPT iaitu rancangan pengajaran tahunan oleh guru pembimbing saya. Pada minggu kelima, saya hanya diminta untuk menyertai pembelajaran dalam talian yang dijalankan oleh guru pembimbing. Interaksi sosial. Saya telah bersemuka secara atas talian bersama guru pembimbing iaitu Encik Afizu dan Puan Normalani. Kami telah berbincang berkenaan satu tarikh untuk bertemu di SSBJ bagi menjalani taklimat untuk pelajar praktikal. Hal-hal lain. Saya mengalami masalah untuk mendapatkan nombor telefon guru pembimbing saya yang berada di SSBJ. Hal ini kerana Perintah Kawalan Pergerakan yang dikenakan oleh kerajaan, maka saya tidak dapat ke SSBJ untuk melaburkan diri. Seterusnya, berlaku sedikit kekeliruan berkenaan dengan tarikh tamat latihan mengajar. Ketika berada di SSBJ, saya hanya dapat menjalankan kelas secara dalam talian oleh kerana PKP yang dikenakan oleh kerajaan. Maka tiada aktiviti co-curriculum yang dibenarkan sepanjang tempoh PKP. Minggu ke-6, pengajaran dan pembelajaran. Saya telah memulakan sesi pembelajaran dan pengajaran pada minggu ke-6 dengan ice breaking ataupun suai kenal yang dijalankan melalui aplikasi Google Meet. Bagi set induksi pula, saya telah menggunakan video dari YouTube untuk merangsang minat murid.
Saya telah menyusun hari ataupun menetapkan hari untuk pengajaran Komsas, Tata Bahasa dan Penulisan. Murid 4 Asia yang saya ajarkan sangat aktif dengan mengemukakan banyak soalan. Interaksi sosial. Saya kerap menghubungi guru pembimbing saya iaitu Encik Afizu menerusi aplikasi WhatsApp. Beliau banyak memberikan tunjuk ajar dan pengajaran, contohnya dalam pengajaran penulisan agar format penulisan dapat dipatuhi. Hal-hal lain. PDP bukan saja berlangsung menerusi aplikasi Google Meet, malah WhatsApp. Hal ini berkaitan masalah pelajar untuk mendapatkan capaian internet yang pantas. Oleh itu, saya tidak dapat kerap untuk menggunakan aplikasi Google Meet. Seterusnya, penyertaan murid melalui kelas dan talian tidaklah begitu memberangsangkan. Minggu ke-7. Pengajaran dan pembelajaran. Saya banyak memfokuskan kepada aplikasi dan aktiviti yang menarik untuk dijalankan dalam talian. Hal ini untuk menarik minat murid menyertai aktiviti pengajaran. Set induksi telah diambil dari aplikasi YouTube, surat khabar atas talian dan audio lagu. Bahan bantu mengajar yang banyak saya gunakan sewaktu kelas dalam talian ialah menggunakan gambar, slide PowerPoint dan Prezi. Seterusnya, interaksi sosial. Saya telah diperkenalkan kepada guru-guru bahasa Melayu yang lain di SSBJ melalui panggilan video. Saya turut banyak menanyakan soalan berkaitan bagaimana untuk menghasilkan RPH yang mantap di samping mendapatkan pengajaran yang terbaik sewaktu dalam talian. Hal-hal lain. Saya telah diminta oleh pengetua untuk melaporkan diri ke sekolah pada 29 Jun 2020. Ianya bertujuan untuk memperkenalkan guru pelatih iaitu saya kepada pihak pentadbir sekolah di samping untuk memberikan pengalaman ketika berada di sekolah. Minggu ke-8. Pengajaran dan pembelajaran. Saya telah menyediakan bahan-bahan dan aktiviti dalam talian yang bersesuaian dengan tema pada minggu ke-24 iaitu tukang tulis. Set induksi yang banyak saya gunakan pada minggu ke-8 ialah seperti berpantun, menyanyi bersama murid dan menunjukkan gambar-gambar. Saya turut menggalakkan murid untuk memberikan pendapat ataupun respons semasa soal jawab yang dilakukan pada set induksi ketika dalam talian. Bahan bantu mengajar yang banyak saya gunakan pada minggu ke-8 ialah slide PowerPoint, quizzes dan Kahoot. Malah, Encik Afizu yang merupakan guru pembimbing saya sering menyertai kelas dalam talian yang saya laksanakan. Interaksi sosial. Pada minggu ke-8, saya telah diminta untuk melaporkan diri ke SSBJ. Jadi, saya telah mengenali guru-guru di SSBJ. Mereka sangat peramah dan saling bertegur sapa. Di samping itu, saya juga telah berjumpa dengan pengetua dan beliau menawarkan saya dan guru pelatih yang lain bersama saya iaitu Muazzi untuk tinggal di asrama. Hal-hal lain. Guru pelatih telah ke SSBJ untuk melaporkan diri dan kami telah berjumpa dengan pengetua sekolah SSBJ iaitu Encik Isnin Mahadi. Kami turut berjumpa dengan guru kanan bahasa iaitu Cik Jayasri. Beliau telah banyak memberikan tips untuk menjadi guru yang terbaik dan memberikan ilmu yang terbaik ketika dalam talian. Jadi, sekian saja refleksi saya sewaktu kelas dalam talian di Sekolah Sukan Bukit Jalil dari minggu ke-5 hingga ke-8. Setelah tamatnya tempoh kawalan pergerakan, saya telah kembali ke Sekolah Sukan Bukit Jalil untuk menjalankan proses pengajaran dan pemudahcaraan secara bersemuka. Segala pengalaman dan tunjuk ajar yang telah saya dapati akan saya pecahkan pada 4 elemen, iaitu yang pertama, pengajaran dan pemudahcaraan, yang kedua, core curriculum, yang ketiga, interaksi sosial dan keempat, lain-lain. Latihan mengajar industri di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Ianya telah dijalankan secara bersemuka. Pada minggu ke-9, saya telah menjalankan kelas dalam talian
Namun, terdapat perbezaannya pada minggu ke-9 apabila saya telah diminta untuk ke sekolah dan melakukan kelas dalam talian di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Elemen pengajaran dan pembelajaran. Saya telah menjalankan kelas dalam talian di SSBJ. Pelbagai aplikasi dalam talian yang saya gunakan seperti WhatsApp, Google Meet dan juga Zoom. Set indaksi kebanyakannya saya menggunakan gambar-gambar dan lagu. Tajuk pula diambil dari tema 11 dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 iaitu Belanjawan Dinamik. Co-curriculum. Majlis bacaan Yasin telah diadakan di Surau Lelaki pada hari Jumaat pada minggu ke-9. Aktiviti bergotong royong untuk membersihkan kawasan surau dan keceriaan surau juga telah dilaksanakan pada hari tersebut. Interaksi sosial. Interaksi saya bersama guru-guru lain ketika di SSBJ adalah seperti satu keluarga dan kami sudah mula bergurau senda antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, SOP yang ditetapkan oleh kerajaan sepanjang tempoh PKP tetap kami perlu patuhi dengan menjaga jarak sosial dan kebersihan. Hal-hal lain. Pada minggu ke-9, saya telah diminta untuk kembali ke sekolah bagi membuat persiapan untuk menyambut kepulangan murid ke sekolah. Saya juga telah disarankan oleh pengetua untuk tinggal di asrama SSBJ supaya memudahkan proses pemantauan SOP murid ketika berada di dewan makan maupun ketika berada di sekolah. Minggu ke-10, pengajaran dan pembelajaran. Untuk pengetahuan, pada minggu 10, murid-murid tingkatan 4 dan 5 sudah dibenarkan untuk kembali ke sekolah. Jadi, topik yang saya ajarkan pada minggu 10 ialah bertemakan pengurusan kewangan. Set indaksi yang saya pilih pada minggu 10 adalah bahan maujud, gambar-gambar, video dari YouTube dan lagu yang telah digubah semula. Saya sudah menghafal kesemua nama murid 4 Asia dan ianya sangat memudahkan saya untuk berkomunikasi bersama mereka ketika berada di dalam kelas. Walau bagaimanapun, elemen didik hibur ketika proses PDP tidak dapat dijalankan secara menyeluruh berikutan kerana penjarakan sosial yang harus dipatuhi. Seterusnya, saya turut melaksanakan rakaman video sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas untuk dihantar kepada Prof. Ibrahim. Co-curriculum. Saya telah diminta untuk berkawal di dewan makan sewaktu rehat murid-murid bagi memastikan mereka penjarakan sosial. Seterusnya, saya turut menjadi fasilitator semasa kem menjawab soalan SPM yang telah diadakan pada minggu ke-10. Interaksi sosial. Aktiviti seharian saya ketika berada di asrama SSBJ sangat padat. Hal ini berikutan aktiviti yang saya telah jalankan bersama jurulatih dan murid yang terdapat di asrama SSBJ. Seterusnya, sebarang permasalahan yang saya hadapi sangat mudah untuk saya kongsikan bersama guru-guru yang berada di SSBJ. Banyak tips dan pesanan yang saya telah dapati oleh guru-guru di SSBJ. Hal-hal lain. Saya telah menetap di asrama SSBJ bagi membantu guru-guru di sana untuk melakukan pemantauan murid-murid. Saya turut membantu murid-murid selepas sesi pembelajaran mereka di sekolah, iaitu untuk lebih mudah saya telah membantu pelajar-pelajar untuk belajar sewaktu prep. Demikian sajalah pembatangan saya ketika berada di Sekolah Sukan Bukit Jalil dari minggu ke-9 hingga 10.
Dengan ini, sekianlah saja pembentangan refleksi ke diri latihan mengajar industri yang telah saya jalankan sepanjang 10 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.